لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك مستقيم. أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad menajak umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni Allah izinkan kita dari sekali untuk bersama-sama dalam siri munajat umat fi kulli hajat, tawasul dengan bacaan suratul Fatihah, suratul Baqarah 285 286. Kemudian kita panjatkan doa khusus, yakni doa wasilah, ini tawassul dengan Al-Fatihah. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bi haqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bi haqqika man unzilat alaihil Fatihah as'aluka an fi kulli hajat. Insya-Allah mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah SWT izinkan untuk menyatakan kebesarannya dengan mengkabulkan segala hajat kita melalui amalan dan doa yang kita panjatkan pada Allah pada setiap malam, insya-Allah jemaah sekalian. Melainkan malam yang ada padanya ada urusan-urusan yang terdapat dielakkan, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, kita yang di FB bantu sebarkan, di TT bersama, alhamdulillah bantu sebarkan. Kita akan teruskan majlis kita dengan terus dengan bacaan Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat. Kemudian terus dengan Al-Baqarah 285 286 dan akhirnya baru kita tutup dengan doanya. Kemudian baru kita akan baca Al-Kahfi 1 hingga 10, insya-Allah. Baik, bagi yang belum ada air, ruqyahkan air, sediakan air. InsyaAllah kita akan ruqyah sekali. Yang mana dah ada, gunakan air yang bekas yang sama itu, diulang berkali-kali, diruqyahkan pada air yang sama itu. Diulang berkali-kali. Biar dia insyaAllah sebati. Dalam molekul-molekul dia itu disebati dengan doa-doa yang kita bacakan, insyaAllah. Baik. Kita mulakan jemaah sekalian ya. Khair. Untuk di FB, saya hilang dia punya berapa figure dia. Boleh tengok tak berapa, boleh bantu siapa yang boleh nampak figure di FB. Dia berapa? Di TT, okey. Semua share tu bantu sebarkan lagi. Sebab kita nak terus mula je. Kita terus mula dengan munajat umat, insya-Allah, dengan bacaan Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat, insya-Allah.
harap tiada yang keciciran, tiada keciciran, insya-Allah. Baik, alhamdulillah 82. Okey, Minazar, terima kasih. 83 kita bantu, kita tunggu sat sikit lagi. Okey, sahabat kita baru dapat notification yang kita telah pun bersiaran 83, alhamdulillah. Okey, Syai. Baik. DTT okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Okay. Baik, kita akan teruskan. Bantu lagi tag sahabat kita yang di FB terutamanya yang mungkin tak dapat notification. Kita akan terus mulakan insya-Allah. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله semua jemaah kurniakanlah permudahkan urusan dunia akhirat نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب susah umat Islam di seluruh dunia ya Allah bebaskanlah Sikaman Ziyad Salatullah Nas'aluka an ya Allah Ya Rahman Ya Hayy Ya Qayyum Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum La minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan suratul Kahfi sampai 10. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dimana mulakan Ta'ala. Syukur pada Allah telah pun kita mulakan tadi dengan Al-Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Dan kita sambung dengan Al-Baqarah 285, 286. Padanya itu ada fadilat yang besar, mustajab doa. Ditambah lagi dengan tawassul bi qiraati suratul Fatihah. Lagilah mudah-mudahan bertambah berlipat kali ganda. Makbul.
melalui asbab yang kita panjatkan setiap malam memasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Dan untuk makluman lain sekali, alhamdulillah tadi kita bertalaki di tempat di surau perdana. Ada yang sampai ke tempat teratak lama kita ke, kotlah sampai tak dengar apa-apa makluman. Dan alhamdulillah kita akan terus bekerjasama berlangsung pengajian kita di surau perdana dan masalah perdana. InsyaAllah pada setiap minggu di situlah, selagi mana tiada apa-apa makluman lain, bahawa sekarang itulah tempat untuk kita mengimarahkan bersama-sama di surau perdana. Jumpa adik jemaah sekalian. Jumpa adik. Sebut jumpa adik tu kira lapik tu. Mau tanya kenapa tukar tempat? Kerana telah berlaku pertukaran tempat. Itu saja jawapan dia. Kan? Kerana ditawarkan tempat. Dia sebaiknya memang di masjid. Itu sebaiknya. Cuma apabila ada tanah waris, kita imarahkan dulu. Dan memang kita nak lakukan, nak bangunkan. Di situlah sebagaimana pernah saya kata sebelum ini. Namun apabila diberikan tawaran, Allah gerakkan Tuan Haji Zarum kita mempelawa untuk imarahkan. Jadi misi bersama. Jadi bahasa Jawa kata why not? Why not kita bekerjasama? Dan saya bagi tahu sebelum ni di tanah persendirian arwah tu kan. Bagus. Cuma ini lebih bagus di masjid. Dah lah tadi saya kata dah lah pergi majlis ilmu satu pahala dah. Bukan satu, makna pahala dah. Melangkah kaki ke rumah Allah. Pahala lagi. Jadi so yang saya kata beginilah, saya terugilah orang yang yelah dia tak ada apa-apa emergency pun. Tapi itulah, mohonlah Allah pilih. Sifat qudrat iradah dia yang menentukan kita. Bila Allah tentukan kita untuk boleh kali ni hadir ke rumah Allah tau. Surah Jumaat tu kita pergi tu. Memang alhamdulillah pihak surau, memang saya lagi berbesar hati, lagi seronok lah. Bukan kata tak seronok kat tempat kita. Pahala itikaf lagi. Naam, betul. Sebab tu surah Jumaat. Jadi, pengajian kita ni telah diangkat ke situ, jemaah sekalian. Ke masjid. Rugilah sebelum ni datang, tiba tak datang. Saya beritahu boleh bertembung dua-dua. Ni saya cakap tu terang lah, cara nak susun lah. Bila bertembung ni, pengajian selagi tak kata pengajian tauhid ni. Datang lah. Jangan saya nak kata apa. Mula macam itu kan. Kadang-kadang kita cuba kita letakkan satu, orang kata apa, takkan nak nampak hasil pun kita nak tengok. Kali ni datang ke masjid, lagilah nanti sampai Allah pilih nanti. Bukan senang datang masjid ni, bukan semua boleh datang. Memang semua patut datang, tapi tak semua boleh datang. Time itulah. Maksud tadi tak faham ta'aluk tanjizi hadis tadi. Tak apa. Mohon Allah fahamkan. Dia pada pembahasan kudrah iradah. Dalam pembahasan suluhil qadim ta'aluk tanjizil hadis. Yakni perkara yang dinisbahkan. Dinisbahkan kepada kudrah itu. Yang sifat Allah sedia ada. Sedia. Dalam perubahan iradah mungkin. Barang yang mungkin itu sedia berlaku. Dah dalam pengetahuan sedia. Perkataan yang gitu. Nanti kita perjelaskan lagi. Untuk perincikan nanti pada perbincangan yang akan datang, saya akan terangkan lebih terperinci perbincangan kita. Cuma nak disimpulkan, dalam perbahasan kudrah iradah ni, kudrah iradah, padanya ada takluk. Yang ni, bahasa mudah kata kerja, macam itu. Apa kesan kepada kudrah itu? Apa af'alnya? Okay. Ulama meletakkan perincian yang mendalam tentang takluk ni. Perbahasan ini menyebabkan bahawa, nak bagi tahunya, saya nak ringkaskan. Tak ada terlepas dalam
kekuasaan Allah Ta'ala. Tak ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak ada. Kita nak memahamkan bahawasanya tak ada satu pun di bawah takbir kita. Dan Allah SWT sedia tahu apa yang berlaku. Allah SWT sedia tahu. Dalam perbahasan tadi, dalam sifat ma'ani dah masuk sifat al-'ilm, maha mengetahui. Maka sebelumnya perbincangan kudrah iradah. Kudrah mengadakan, berkuasa mengada dan meniadakan. Iradat untuk barang mungkin harus ada, harus bagi Allah untuk mengadakan. Apa dunia ni? Ini. Jadi dalam perbahasan kudrah ada perbahasan suluhil qadim, tanjizil hadis, ta'alluq tanjizil hadis. Itu perincian dia. Yang mana nak disimpulkan pendetilan kepada sifat Allah Ta'ala itu sangat detail. Bahawa sehingga tak ada satu perkara yang terbiar terlepas. Begitu. Jelas? Jadi kita nak faham begitu. Itu pecahan untuk mendetailkan kita untuk memaham secara keseluruhan. Keseluruhannya secara ijmali keseluruhan. Bahawasanya setiap kudrah iradahnya itu tidak akan terlepas satu pun daripada pengetahuan Allah SWT, pada kekuasaannya, pada kehendaknya. Jadi kita ini diperlakukan dan kita ditentukan. Dalam ketentuan itu Allah takdirkan kita untuk melakukan. Dan yang terjadi pada sejak azali lagi telah pun dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Barang yang harus, mungkin tadi, yang dunia boleh ada, boleh tiada. Boleh sikit, boleh banyak. Boleh sihat, boleh sakit. Itu perkara mungkin. Jadi itu adalah pendetilan sebenarnya. Gerak kerja lah. Saya mudahkan bahasa gerak kerja. Sifat itu yang menyebabkan seluruh pentadbiran yang kita lihat Rabbus samawati wal ard itu berada dalam pentadbirannya yang sempurna. Itu yang kita nak faham. Jadi lain sekali saya seru pada, dan kita dah menghampiri kepada nak habis kan. Dia jangan makin habis makin perlahan pula. Hati-hati. Lepas tu makin habis makin semangat. Letak jadual lah. Barang wajib letak nombor 1 lah. Fardu kan. Memang nak pergi kelas tu tak diwajibkan untuk pergi setiap minggu. Tapi kelas tu kelas wajib. Jadi usahakan. Kalau bertembung perkara-perkara yang harus, hukum harus, maka boleh dikemudiankan. Malah sunat, utamakan yang wajib. Majlis-majlis mana-mana yang kedudukan, kita, dia macam ni. Allah bagi kita, Allah taklifkan atas kita berfikir. Untuk kita, Allah suruh kita fikir. Ya tafakarun. Dengan hukum. Jadi kita dah terikat. Bukan saja-saja, bukan tiba-tiba kita dalam mama kita terikat dengan jadual kuliah. Patutnya macam itulah. Terikatlah. Kita terikatlah. Syukurlah kita terikat. Biar orang kenal, oh hari Ahad dia ni memang terikat dengan kuliah. Jangan kita senang nak irit ke sana, irit ke sini. Pergi, yalah. Senang macam itu. Rugi. Saya cakap tu rugi. Sebab setiap perkara yang kita mujahadahkan, perkara yang membawa kepada kewajiban, ia bukan satu benda yang merugikan. Memang kita boleh susun, tak apalah kita dengar online, tak apalah. Maka datanglah satu sifat yang dikata tak apalah. Walhal, kalau hari yang sama itu ada pengajian tauhid juga, okeylah. Tak apalah. Itu maksudnya. Contoh kita buat kuliah. Kata kuliah maghrib. Masuk isyak. Bertembung 2 yang wajib. Kuliah wajib. Jadi mengaji. Solat wajib. Barulah kita ada pertimbangan. Wajib dengan wajib. Ini wajib dengan sunat. Wajib ditinggalkan. Sunat didahulukan. Macam mana? Belum lagi kira wajib dengan harus. Jadi kalau hari Ahad tu tak ada yang kena-mengena dengan kuliah tauhid, maka utamakanlah tauhid. Usuluddin kan, asas. Melainkan kalau tak boleh sangat tu, barulah
Kadang kita terikat dengan majlis, itu majlis ini. Tak ada majlis yang lebih besar daripada majlis yang padanya itu membincangkan tentang Allah. Itu nombor satu. Kadang kita perlu diberi faham. Itu satu perkara yang mesti ada padanya mujahadah yang sangat tinggi. Maka usahakan. Ya abana Adam, tafarruq li ibadati. Hai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Maka ibadah tu ini taat kepada Allah untuk mengesahkan dia. Maka apabila perbahasan itu membincangkan untuk menjaga perkara yang menjadi keutamaan suruhan, yakni mengesahkan Allah Ta'ala, larangan mensyirikkan Allah, maka berikan keutamaan. Sebab itu nombor satu. Itu nama datanglah nanti Allah berikan kelebihan. Mudah-mudahan jemaah sekalian Allah bantu kita. Dia ni bila sebut tentang kat mana-mana mengaji boleh, dia tak sama lah. Walaupun kita beramal boleh di mana-mana, tapi bila beramal di tempat yang padanya ada kelebihan fadilat, mestilah berbeza. Memanglah amal tu boleh di mana-mana, tapi tak di mana-mana tu akan sama kedudukannya. Kita beramal kita boleh di mana-mana, tetapi kita beramal pada tempat yang ada kelebihan takkan sama di mana-mana. Terutama di masjid. Takkan samalah baca Quran di masjid dengan baca Quran di rumah. Mestilah berbeza. Tempat itu sendiri telah membawa kepada kedudukan yang berbeza. Darjat yang berbeza. Amalan dia samalah. Dapatlah pahala amalan. Dapat pahala. Tapi kita beramal tu di tempat yang padanya ada perbezaan. Maka zahirkanlah perbezaan itu. Malah perbezaan itu pula ada kelebihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, itulah. Mudah-mudahan kita istiqomah lah, doa kepada Allah untuk Allah istiqomahkan pengajian tauhid, yang mana penghujung-hujung dia kan makin rumit. Rumit tu. Sebab tu bila kita tak beri perhatian datang, tak bagi kesungguhan sepenuhnya, bimbang, di hujung dia hilang. Hilang fokus. Lepas tu makin hujung tu makin kita kena beri tumpuan yang mendalam. Tumpuannya bukan kerana apa? Sebab itu pengajian tauhid, usuluddin. Maka jadual bagi yang boleh datang tanpa ada masyarakat halangan, maka letakkan keutamaan. Majlis-majlis lain, kalau setara dengan tauhid, silakan. Kalau tak setara, maka berikan keutamaan yang tauhid. Itu je. Nak cakap tu terang, itu. Yang lain boleh ikut online. Daripada online dengan talaki. Nak ikut yang mana? Yang majlis yang tu online. Yang tauhid ni talaki. Macam itu sepatutnya. Kalau jumpa dua tauhid, and then baru kita buat pertimbangan. Nak pergi yang mana? Sila. Sana tak nak bagi lagi. Dan pengajian tauhid, pergi. Ni kalau padanya tak ada bincang tentang tauhid ataupun ni, maka perbincangannya lah perbincangan selain daripada itulah, cabang ilmu yang lain. Fardu ain juga contoh. Tapi dalam kedudukan wajib kedudukan ni mesti utamakan aulawiyat. Yang mana? Barulah padanya ada, dia panggil, bila meletakkan ibadat pada tempatnya, pasti akan ada hasilnya nanti. Allah akan tunjukkanlah hasilnya bila kita berjaya meletakkan pada tempatnya. Keutamaan kena. Sebab dalam hakikat tauhid dan tasawuf, kajian daripada sejarah dan kupasan pendekatan akidah, meletakkan kedudukan ilmu kan usuluddin. Mengatasi ilmu yang lain. Mengatasi amalan-amalan yang lain ni mas sekalian. Nah, ingat, teras nombor satu. Imam contoh, salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW membawa umat, nombor satu, mengenal Allah. Jadi ilmu mengenal Allah tu mengatasi semua. Sebab kita selawat,
Allahumma. Ada depan Allah. Kita minta pada Allah. Jadi kalau tauhid tu tak selesai, macam mana kita nak meletakkan Nabi SAW kekasih Allah? Allah pun tak kenal. So, bagaimana boleh menyantuni keluarga mertua berkait dengan keutamaan? Itu jangan timbulkan persoalan ni, Farina. Itu tidak jadi timbul persoalan. Jauh jarak, itu kita dah bincangkan. Bagi saya, mana yang tiada halangan yang melibatkan ada majlis. Jangan santai, dengar pun santai. Ini kalau dah melibatkan suami, melibatkan mertua, kan macam ketat sikit tu kan. Selesaikanlah yang tu, tak ada masalah lah. Ni saya ceritanya, yang tak ada pertembungan begitu. Dia macam ni. Dia bila dalam kita menguruskan satu perkara, terutama isteri. Memang kalau kita nak bertekak, berurat-urat leher ni buat apa kan. Jadi kita susun. Sebab tu, inisiatif kelas tauhid ni ada setiap minggu. Setiap minggu nak bagi peluang. Orang tak boleh datang setiap minggu. Kita inisiatif kan. Bagi. Sebulan 2 kali. Okey, tak apa. Nak menyantuni mertua ke, silakan. Benda tu melibatkan hubungan kan. Silaturahim. Dah di situ juga ada ketaatan. Kita apa kita raih kan. Ni saya cerita tumpu kepada yang tak ada permasalahan itu. Dia tak ada dia easy going lah. Nak pergi majlis tu ke, nak pergi majlis ni ke, dia tak perlu nak kena ada tasamuh botol ansur, nak kena ada musyawarah buat perbincangan. Ini macam mana, ini kalau pergi sini, muka sana tarik, muka sini tarik. Macam tu tak apalah, kita utamakan. Ada lagi 3 minggu. Atau barulah. Ini kalau sekadar easy going je. Easy going, maksudnya rasa macam, jom pergi majlis ni, pergi majlis tu. Okey, sedangkan pada hari tu bertembung tu, dia sudah ada jadual yang wajib. Macam saya, kalau kita dah daftar, contoh macam Puan Anis, katalah anak pergi sekarang masuk belajar. Takkanlah kita timbulkan isu, mak kat rumah menangis Hindu, ayah panggil. Tak akan timbul sebab anak kita dah belajar. Bila dah belajar, keutamaannya belajar. Kita, walaupun kita rindu macam mana pun, kita tak boleh, orang kata apa, nak buat sesuka hati kan. Samalah pengajian juga. Cuma kita tak nampak pengajian ni satu benda yang ibarat, ialah sekolah kan, tak ada satu sistem yang mewajibkan kena ni, tak ada, kau tak buat gagal nanti, takkan dapat kerja contoh kan. Tapi kita lah yang kena meletakkan dia. Kita kena faham sebab dia akan efek pada kehidupan. Itu maksud dia. Kalau macam bagaimana seorang anak, kita boleh betul ansur dengan jadual dia. Kerana dia tak terikat dengan pembelajaran. Maka kita pun ada jadual kita yang terikat dengan pembelajaran. Maka yang lain kita kena, dalam hidup ni, dia tak boleh pegang semua benda. Semua benda nak buat, semua benda nak pergi. Tak terpergi. Sebab tu kita kena ada ilmu dan meletakkan yang utama. Kita bukan buat semua benda, kena buat. Kita buat apa yang Allah suruh, yang utama. Apa yang Nabi kata, yang utama. Itu. Ramai nak kejar banyak amal. Tapi amal yang banyak itu, bukan dikira terus-terus amal yang banyak. Dikira pahala yang banyak. Jadi bukan sekadar amal nak kena banyak. Pahala tu kena betul. Pahala tu kena jelas. Seorang suami isteri ni tadi bincang. Pahala dia itu kat situ ada tentang syurga dia. Bertembung pula yang wajib. Kelas wajib, nak layan suami pun wajib. Adalah. Nak layan mak datang lah, apa datang. Semualah kan. Jadi bila dua yang wajib, maka wajipan lah tu. Dua-dua tuntutan kewajipan. Maka datanglah perbincangan. Datanglah perbincangan. Musyawarah lah. Dan di situ pula ada kelebihan. Setiap minggu ada. Okey. Ni yang saya tujukan kepadanya, memang ada pilihan Allah buat. Allah suruh kita faham kedudukan ilmu tu kat mana. Jadi, kita kena jelas lah kat situ. Tauhid, selagi mana tak ada bertembung dengan pengajian tauhid, selagi itulah, waktu itu, itulah yang utama. Nak cakap macam mana? Tak cakap lain lah. Kalau waktu itu ada pertembungan tauhid, okey, silakan. Maka bertembung 2 pengajian. Maka bolehlah pilih salah satu. Kerana dua-duanya level yang sama. Tapi kalau bertemu yang wajib dengan yang sunat, apatah yang lagi yang harus, maka sudah pasti gugurlah yang sunat dan harus. Kerana padanya sudah ada yang wajib. Kemudian baru boleh buatlah yang sunat itu. Sebagai contoh solat qada.
Ni nak masuk bulan Ramadan ni. Nak masuk Ramadan, tarawih. Kan qada wajib ganti solat, wajib. Kadang-kadang kita kata apa? Alah, galatnya tak boleh buat solat sunat. Macam mana ni? Sedangkan bukan soal galat. Agama bukan soal perasaan. Agama ni adalah kebenaran, suruhan Allah. Selagi mana kita tak selesai yang wajib, maka kena utamakan yang wajib. Kita kena terimalah, oh itulah silap kita. Nampak kan susah tu bila kita mengambil mudah benda yang wajib. Akhirnya tak lepas benda-benda yang lain. Selagi tak lepas yang wajib, tak lepas yang sunat. Tak lepas, apatah lagi harus lagi lah. Tak lepas. Jadi contoh sama dengan ilmu. Tauhid tak lepas, yang lain-lain semua tak lepas. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Agama ni agama suruhan, bukan agama perasaan. Kita jangan ikut mana kita suka. Ikut apa yang Allah suruh. Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah murka. InsyaAllah. Itu KPI hidup kita. Bukan apa yang kita suka. Kadang-kadang ada program agama. Betul lah, agama tu kita suka. Tapi kerana ada program dia, kita jadi seronok. Hanya ni tak ada program. Ini straight tegak begitu je. Macam bosan lah pula katanya. Ya, kita kena pergi yang ada program lah pula. Lalu agama tu diprogramkan. Habis program habis. Bertembung dengan yang tak ada program tapi menjadi kewajipan. Macam mana? Dia bukan. Dia soal sekarang. Tak semua orang diikat dengan tanggungjawab tu. Cuma contohnya nak pergi tu pergi. Tapi yang kita ni telah ditakdirkan terikat dengan ada kewajipan. Maka kita akan pergilah pada kewajipan. Yang lain, dia tak masuk kelas yang wajib. Dia tidak diwajibkan lah. Tak apalah, dia pergi-pergilah. Kita, tak boleh lah. Macam kita bekerja. Macam kita bekerja. Kita tak ikut orang, kita ikut jadual cuti kita bila. Orang lain tak kena tanggungjawab jadual cuti tu. Dia boleh cuti-cuti. Lantaklah, dia pergilah. Kita tak boleh cuti. Sebab kita terikat dengan tugas-tugasan yang perlu diselesaikan. Orang yang boleh cuti, silakan. Dia tak terikat dengan tugasan tu. Samalah. Kalau yang datang pengajian sifat 20, sejarah dan kupas akidah ni, dia terikat. Bila terikat, orang lain tak terikat. Tu tak dia lah. Dia nak pergi ke nak apa ke. Tu dia punya bahagian lah. Dia ditakdirkan untuk tidak terikat dengan pengajian. Kita bersyukurlah diikat dengan pengajian tauhid. Yang menjadi teras. Menjadi teras. Menjadi asas. Yang mana kalau tak ada asas, apa pun tak jadi. Nak buat tiang tak boleh, nak buat bangunan, nak pasang apa tadi. Sebab asas tak ada, berlubang. Berlubang, tak ada. Macam mana nak pasang tiang? Tak boleh. Nak apa nak buat pun tak boleh. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi di situ kita nak penjelaskan betapa pentingnya perbahasan tentang ilmu dan perbahasan tentang keutamaan. Ustaz tak cuti, pelajar yang kerap cuti. Allah Akbar. Itulah. Tahu tak apa. Macam Mizi kita. Betul? Yang nak cuti pun kita berfikir. Memang ada di mana ada saya cuti. Sebab kita tahu tak semua waktu pelajar boleh hadir. Jadi dan kita tahu benda tu tanggungjawab kelas yang ada kapasiti. Jadi memang tak boleh cuti lah. Dan kita ada terutama macam contoh unit uniform, dia kena jaga perbatasan, benda-benda penting kan. Dan dia tak ada cuti. Doktor on call, operation, dia memang tak cuti. Tak boleh cuti, dia on call. Sama dengan tauhid ni tak boleh cuti. Pasang atap sebab tak ada tiang runtuh sia-sia. Dia bukan runtuh lagi lah jenah. Memang tak boleh buat apa-apa. Tak ada asas. Tak ada asas nak buat tiang. Tiang pun tak boleh tegak. Apa pun tak boleh. Tak boleh. Jadi jemaah sekalian usahakanlah. Saya nak bagi mesej bahawasanya kelas tauhid ni sama dengan keadaan tauhid yang memang takkan boleh berhenti. Jadi berazamlah.
mohon pada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi penuntut pengajian tauhid dan penjaga pengajian juga, agar kita sama-sama mendapat manfaat ni, insya-Allah. Kalau dah tak boleh sangat, barulah kita mohon untuk pelepasan. Tu je lah. Bukan senang-senang nak lepas. Kita kena mohon perlepasan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada siri yang berikutnya. Mohon maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah salatu. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'auzu ila allazina amanu wa amanu. Wallahu a'lam. Takbir. Allah